السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Kita berhenti di muka surat 1198, hikmah pensyariatan. Hikmah pensyariatan jual beli. Allah Ta'ala sebut wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Jadi apa hikmah dia? Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi fid darain. Kata pengarang, manusia sentiasa memerlukan pelbagai barangan. Itu hikmah dia. Kita perlukan barang. Setiap orang tidak mampu menghasilkan kesemua barang keperluan untuk kegunaan sendiri. Tak semua orang pandai buat karipap. Tak semua orang pandai buat kek. Tak semua orang pandai buat baju, buat rumah. Jadi kita perlukan khidmat. Tak semua orang yang ada masa nak pergi ke laut mancing ikan, tangkap ikan macam-macam ikan, udang galah dan sebagainya. Jadi kita kena belilah. Oleh itu mereka perlu membuat pertukaran untuk memperolehi kesemua barangan yang diperlukan. Pertukaran ini tidak akan berjaya dilakukan kecuali jika dilakukan secara sukarela. Mesti sukarela. Antara minkum, nanti dia akan sebut. Ya ayyuhalladzina la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Mestilah melalui jual beli yang saling redha meredai. Dia kena ada redha. Tidak, tak sah. Kerelaan inilah yang dikatakan sebagai akad ataupun kontrak jual beli. Kerelaan. Baru ni isu yang kek, orang jual kek. Kalau pergi kedai dia nak beli kek dia boleh, tapi kena beli barang lain juga. Isu kan. Ustaz Zaidrus jawab tak boleh. Betul, ramailah ustaz yang kata boleh sebab dia mensyaratkan, dia bukan paksa letak pistol tang kepala ke. Jadi sebenarnya kena perincian juga tu sebenarnya kan. Kita tak boleh terus macam tu. Apa yang Ustaz Zaidrus sebut tu betul. Mana boleh kita buat macam tu? Betul tak kan? Bayangkan kalau umum kita kata boleh, asalkan ikut suka peniaga, kacau. Nanti ada kedai, kalau kedai dia tak laku Pampers tak laku. Orang nak beli gula, boleh kena beli Pampers sekali. Tak kacau? Kita nak beli gula betul tak kan? Sebab kadang-kadang al-hajat tunazzalu ad-darurat. Kadang-kadang keperluan ni dia akan terletak dia letak makam sama dengan darurat. Ada orang kata kalau terpaksa baru salah. Nak ukur tahap terpaksa tu lagu mana? Betul tak? Apatah lagi kalau kedai tu viral. Orang tak tahu, orang pakat main ramai-ramai. Main-main nak beli tu ya, sampai-sampai kedai dia, rupanya tak boleh beli, kena beli benda lain. Kan ada unsur tipu sikit di situ. Betul tak kan? Oh, saya letak di kedai saya. Orang lain yang main ramai-ramai tak tahu. Tak kan? Tak beli, dah aku main pada Kuala Lumpur. Kan ada unsur tipu dah di situ. Mau tak mau beli juga. Sebab dah rugi minyak. Sebab tu kadang-kadang kita fatwa ni kena, tak boleh lah umum sangat. Betul? Ada orang paksa, dia kata paksa memang dah. Pertama paksa tak boleh kalau tak pistol nak tembak. Betul tak kan? Paksa itu memang batal lah. Paksa lagu tu. Kemudian pula ancaman ni pula katanya mestilah orang yang mengancam tu memang boleh betul-betul boleh mengancam. Letak pistol ke apa ke. Orang yang diancam ni memang rasa terancam. Yang diancam ni pula memang boleh menyebabkan jiwa dia terkorban.
dan sebagainya. Memanglah di sudut ancaman itu satu sudut, tapi dalam sudut-sudut yang lain tidak kena tengok juga. Macam kadang-kadang kita pergi kedai kan, macam Ustaz Aziz terus bagi contoh, kita pergi kedai sakit, kadang-kadang dia penat cas lebih, dia bagi yang tak perlu pun, dia bagi vitamin lah apalah, dah kita tak perlu pun. Ini syarat saya. Macam mana dia letak syarat atas tu? Mati kita. Pergi mana hospital, syarat dia segala ubat yang aku bagi kena ambil, tak kacau. Dia lain lah kalau dia dah memang makruf. Mungkin benda ni kena tengok balik lah tuan-tuan. Kita tak boleh bayangkanlah kalau tuan-tuan pergi kedai semua letak syarat, kita kata boleh letak syarat macam tu, susah kita tuan-tuan. Betul tak? Jadi susah. Nak beli tepung boleh, kena beli sabun mandi kali. Sabun mandi kedai tu tak laku. Betul tak kan? Sebab ada ustaz-ustaz jawab, dia kata boleh secara mutlak. Dia kata pasal bukan pasaan dengan pistol, bukan pasaan dengan parang. Walaupun tak paksa macam tu, tapi itu keperluan. Betul tak kan? Dan dia boleh menimbulkan kepayahan, kesusahan pada orang. Boleh ke? Al-darar yuzal kan. Benda yang kepayahan ni mesti dielakkan. Boleh ke kita berniaga macam tu? Betul tak? Lain lah kalau kita memang kita pack siap-siap. Betul tak? Pack siap-siap. Pack siap-siap lagu tu. Pack. Siapa nak beli sekali, itu orang makruf. Betul tak kan? Sebab tu kias kepada makanan kita beli KFC kan, ada ayam, ada fries, ada apa semua, dia dah pack sekali kan. Tak apalah, tak nak beli tak payah beli, pack sekali kita kenal. Ni kita tak tahu apa, main-main tak boleh beli, yang kena beli barang lain juga. Kan nampak ketidakjelasan. Tidak kan? Kiasan tu macam tak kena. Kias ma'al fariq. Bagi saya lah, sepatutnya elakkanlah berniaga. Kalau nak berniaga juga lagu tu, pack siap-siap. Betul tak kan? Bubuhlah krip bubuhlah dengan hak itu sekali kan, hak orang punya buh sekali senang. Ni orang tak tahu apa, orang main daripada jauh. Tak main daripada jauh, tak boleh beli rupanya. Kan ada unsur tipu di situ. Tak beli dah main daripada jauh. Betul tak kan? Dah menyusahkan orang. Nipu. Banyak ustaz-ustaz yang yang suka react ni macam-macam lah semua. Makan duit daripada situ kan. Jadi elakkanlah berniaga lagu tu. Kalau nak buat, jelas letak package. Betul tak? Letak package jelas-jelas. Saya jual macam ni, jelas-jelas. Bagi semua orang tahu. Ni letak di luar kedai, orang main daripada jauh tak tahu. Betul tak kan? Di Facebook tak tulis, main jauh pun orang tahu. Nampak? Ada unsur-unsur yang menyusahkan orang. Jadi benda ni bagi saya kita tak boleh sebut umum. Sesuka hati orang boleh mensyaratkan macam tu, kacau. Kecuali dia pack siap-siap, orang makruf, tak apa. Baik, itu pun kalau menyebabkan kita dalam keperluan tak boleh juga. Kita dalam contoh barang keperluan tak boleh. Kalau kita itu keperluan yang menuntut. Contoh kita lah ni beras, mau pakai kalau beli beras. Ada kedai letak syarat, tuan setuju? Semua kedai letak syarat, nak beli beras boleh. Syaratnya kena beli barang lebih RM50. Tak mati kita. Kalau nak umum lagu tu, betul dia berkata, sebab dia ustaz-ustaz yang jawab tu, saya tengok banyak ustaz yang jawab di Facebook yang depa menyerang Ustaz Aziz terus. Dia berkata terpulang pada penjual, dia kata hampa dah tahu tak usah beli. Habis tu kalau semua kedai buat lagu tu, macam mana? Sebab tu fik ni dia tak tengok satu sudut, dia tengok dia fik iftiradi, dia kena dia tengok jauh. Dia tengok jauh. Boleh kalau semua kedai macam tu. Nak beli beras boleh, itulah kena beli barang lebih RM50. Tapi saya tak nak, saya tak mampu, hampir cari kedai lain. Tak macam mana? Kedai lain, semua buka kedai buat macam tu. Pasal apa? Untung. Betul tak kan? Untung lah. Sebab kita boleh habiskan barang kita yang tak habis. Betul tak? Cara nak habiskan barang kita paksa orang. Nak beli barang ni boleh, tapi kena beli barang ni juga. Kan ada unsur paksaan di situ. Benda ni perlukan pada fatwa. Betul tak kan? Perlu pada fatwa. Kalau dah sampai menyusahkan orang, kita ingat al-hajat tunazzalu darurah. Kadang-kadang hajat itu duduk di tempat darurat. Ala kulli hal, bab krip tu bagi saya, pasal krip tu lah, bagi saya kalau dia umum betul-betul jelas, mungkin lah kot. Betul tak? Mungkin Ustaz Aziz dulu bukan nak jawab isu tu pun, dia jawab umum. Segala perniagaan yang mana kita tak redha dengan dia, maka dia tak jadi. Betul tak? Kalau orang tu susah, dia redha ke tuan-tuan? Nak beli gula kena beli pampers sekali. Dia pun tak pakai pampers, tapi nak beli juga. Kalau tak pergi kedai satu ni, nak pergi jauh kan dah jadi susah. Betul tak kan? Tak boleh umum macam tu. Betul kan? Ni semua ustaz YouTube yang jawab semua kata boleh, terpulang. Bukan letak pistol atas kepala hang pun. La ilaha illallah.
Tak bolehlah jawab umum macam tu, betul tak kan? Ada barang keperluan, ada bukan keperluan, betul tak kan? Baik tuan-tuan, yang penting jangan macam ni, pendek kata tuan, jangan dia buat kerja lagu tu lah, betul tak kan? Baik, kemudian kerelaan inilah yang dikatakan sebagai akad ataupun kontrak jual beli. Redha, saling meredai. Dalam masa yang sama ada di antara mereka yang mempunyai wang tetapi tidak memiliki barang. Ada orang ada duit, barang tak ada. Nah, duit ada, barang tak ada. Ada kaya, betul tak? Dia duit banyak tapi dia tak reti pergi ke laut, kena beli, betul tak? Duit banyak tak reti pergi tangkap udang galah, dia kena beli. Ada orang dia ada barang tapi dia tak ada duit. Baik, kemudian dan ada yang sebaliknya, pemilik wang memerlukan barang dan pemilik barang memerlukan wang. Biasanya pertukaran ini tidak akan berjaya dilakukan tanpa perantaraan jual beli. Secara semula jadi manusia sentiasa mengejar keuntungan. Oleh itu jual beli adalah cara yang betul untuk memenuhi keperluan itu. Betul lah. Boleh tak tuan-tuan dapat untung dengan berniaga? Boleh, tak ada masalah. Asalkan harga tu harga yang masih lagi kita panggil setempat punya harga tuan-tuan. Tak ada masalah pun tuan-tuan. Macam ada sahabat Nabi Abdullah bin Zubair kan, yang dia dapat kambing, dia beli, Nabi bagi dia 1 dinar, suruh dia beli seekor kambing. Abdullah bin Zubair ni pandai tawak, mulut manis pandai tawak. Dia tawak dengan 1 dinar tu dia boleh beli 2 ekor kambing. Dia boleh beli 2 ekor kambing. Lepas tu dia jual seekor kambing tu dapat 1 dinar. Faham tak? Dia pandai tawak. Dia cari kedai murah-murah, dia tawak. Dengan 1 dinar dia boleh beli 2 ekor kambing. Pandai cari kedai dan pandai tawak. Bila dia dapat 2 ekor kambing, dia ingat Nabi suruh beli seekor ya. Dia pergi jual seekor lagi dengan harga 1 dinar. Dia untung 100%, betul tak? Dia datang pada Nabi SAW bawa 1 dinar dan bawa kambing seekor. Dan Nabi doa keberkatan pada dia. Maksud dia selagi mana harga tu harga yang standard, masih lagi diterima. Tapi kalau harga tu dah melampau tak boleh. Contohnya lah, kalau ada di Sungai Duri ni orang yang tak pandai bak tak pandai bak motor. Dia tak pandai bak motor, kita jual kat dia wai suku 50,000. Tak boleh ya. Betul tak kan? Ni bukan harga wai suku 50,000. Alihlah modify apa harga, cerita lain. Dia jual harga bukan dia. Dia kalau buat aduan, dia boleh dapat balik duit dia. Begitu. Kemudian rukun jual beli, kita sedia maklum jual beli merupakan suatu kontrak akad. Setiap kontrak sudah tentu mempunyai rukun-rukun tersendiri supaya kontrak ini wujud. Rukun-rukun ini pula sudah tentu mempunyai syarat-syarat tersendiri supaya ia diterima sebagai sah, dan seterusnya memberikan implikasi tentu, iaitu beberapa hukum yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Kita akan bincangkan ke semua aspek ini dengan izin Allah selepas ini. Terdapat 3 rukun dalam kontrak jual beli. 3 rukun utama. Yang pertama, pihak yang mengikat kontrak, orang pembeli dengan penjual lah. Pembeli dengan penjual. Apa syarat pembeli dengan penjual? Pembeli dan penjual. Yang pertama, waras, baligh, berakal dan boleh menguruskan harta dengan baik. Yang 3. Pertama, dia mesti baligh, kemudian berakal. Nanti kita cerita budak-budak lagu mana. Dia sebut tak syarat di sini, budak-budak lagu mana. Tuan-tuan kalau pergi Cakotai Omak yang kira duit tu anak dia kot. Saya pun mending tengok pandai kira duit. Tak balik lagi sekolah rendah, dah jam 4 dah jam 5. Tapi dia pandai kira. Baik. Balik, berakal dan boleh menguruskan harta dengan baik. Itu syarat dia. Oleh itu urusan jual beli yang dijalankan oleh kanak-kanak dan orang gila adalah tidak sah. Itu anak-anak kita pergi kantin, tidak beli coklat, nasi lemak. Anak-anak kita pergi sekolah rendah, tak balik lagi, kan beli nasi lemak, beli kuih lah, beli apa kat kantin. Dia kanak-kanak. Ni tulis ni tidak sah. Kalau tidak sah makna dia apa? Haram hukum ni tuan kantin tu ambil duit tu. Sebab tak sah, maka duit itu tidak menjadi milik tuan kantin tu. Nanti kita sebut tuan-tuan. Demikian juga dengan orang yang tidak dibenarkan menguruskan harta sendiri kerana ketidakwarasannya. Itu orang tidak berkayakan menguruskan harta. Orang yang tak reti, tak waras, tak reti urus harta dia. Orang yang kita kata apa, macam dia tak gila tapi dia lembam. Dia tak pandai urus harta dia. Macam orang slow learner tu lah, tak pandai, dia tak reti kira duit. Contohnya orang yang belanjakan hartanya dalam perkara-perkara yang diharamkan, atau orang yang terlalu boros belanjakan harta walaupun untuk membeli barangan yang harus. Ni contoh orang yang bodoh tuan-tuan. Dia bagi contoh.
Dia kalau dalam negara Islam, kalau ada orang lagu ni, dia belanjakan harta di tempat yang haram, dia menghabiskan duit di tempat yang sia-sia dengan jumlah banyak, kerajaan boleh tahan harta dia. Sebab dia telah menggunakan harta dia bukan di tempat sepatutnya. Apatah lagi guna pada haram. Guna pada haram dosa, tuan-tuan. Beli benda haram apa semua, mana boleh, dosa. Atau orang yang dianggap cuai dan tidak bijak serta berperangan menguruskan harta. Orang yang tak reti lah. Pendek dia nak cerita orang yang tak reti harta ni. Orang yang tak reti langsung. Jadi perniagaan dia, jadi dia orang lagu ni tak boleh jual beli, tak sah. Jadi orang yang tak reti. Habis itu kanak-kanak macam mana lagi, tuan-tuan, belakang ni. Dalilnya ialah firman Allah, wa batalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Dan ujilah anak-anak yatim itu sebelum balik sehingga mereka cukup umur dewasa. Kemudian jika kamu nampak daripada keadaan mereka tanda-tanda yang menunjukkan bahawa mereka telah cerdik dan berkebolehan menjaga harta mereka, maka serahkanlah kepada mereka harta mereka. Siapa, tuan-tuan? Dalam Quran ni siapa dia yang nak menyerahkan harta anak yatim ni? Penjaga dia lah. Penjaga dia siapa, tuan-tuan? Nombor satu, mak dengan ayah. Bila mak ayah pegang harta anak yatim ni, salah satu meninggal, ayah meninggal dunia, ingat, kita tahu anak dapat banyak harta. Jangan mak makan semua dekat dia, haram dan berdosa. Ni kadang-kadang dah jadi biasa, tuan. Meninggal ayah, suami meninggal, semua kekayaan mak dia bolok semua. Dia lupa untuk bahagian anak dia. Itu yang makan harta anak yatim. Siapa makan? Mak sendiri ataupun ayah. Mak meninggal, kita tahu bila mak meninggal dapat banyak harta anak, terutama anak lelaki. Sekalipun anak tu kecil, anak tu baru setahun, baru sebulan, baru 2 bulan, baru sebulan, baru beberapa hari lahir, mak meninggal, salin contoh, dia dapat harta. Dia dapat sebab dia lahir di dunia lah. Katakan mak dia kaya, ayah jangan sembik semua. Kadang-kadang ayah terlupa, betul tak? Dia pergi ambil semua harta tu, menikah dengan janda muda. Habis anak dia besar-besar, mana harta mak dulu? Ayah dia makan semua kat dia. Ini yang kata makan harta anak yatim. Ataupun penjaga yang lain. Tuan-tuan, kita tak boleh ambil, mana boleh belanja harta anak kita kecuali untuk dia. Boleh lah. Dapat duit untuk anak, kita belanjakan untuk dia. Anak kan tak pandai beli baju dia ke, beli seluar dia ke, untuk dia. Ataupun kalau kita susah, kita beli makan, kita makan sekali dengan dia, tak apa. Ataupun tayar kereta yang rosak, kita repair kan. Saya ada orang yang bela anak yatim. Bela anak yatim, dia kata boleh tak, tayar kereta tu rosak, saya nak ganti pakai duit, kan orang banyak sumbang. Kata boleh lah, pasal dia bawa. Tapi jangan tukar sport rim pula, sport rim tak perlu. Ingat, saya nak pakai sport rim cantik sikit, itu tak ada mengena dengan anak yatim. Itu pakai duit hang. Tayar tak apa, pasal tayar pecah tak boleh jalan. Betul, isi minyak tu tak apa. Dia boleh makan sekali harta anak yatim ala kadar. Ala kadar. Sama-sama makan, sama itu tak apa. Jadi ingat, kalau harta anak kita, ingat, kalau duit raya ke apa, tu duit dia, bukan duit kita. Duit dia tetap duit dia. Kita boleh belanja, kalau belanja lagu mana? Belanja untuk dia. Kita pun buat tabung kan, buat tabung ke apa, letak duit dia dalam tu duit dia. Baik. Jadi tuan-tuan, sebagai kalau ayah suami meninggal, isteri dapat apa kalau ada anak? Isteri dapat apa? 1/8. Betul tak? Kalau tak ada anak, 1/4. Kalau suami tak ada anak, 1/2. Ada anak, 1/4. Tak apa, tuan-tuan. Jadi isteri 1/8 anak banyak tu. Katakan anak dia tunggal lelaki, kecil lagi, itu harta dia. Jangan boros. Betul tak? Kita pergi belanja, pergi barang kemas apa semua, tu harta dia, bukan harta kita. Bila kita nak bagi, tunggu dia balik. Tunggu dia balik. Sampai tengok ni, dia kata ni, uji. Nampak dia dah pandai uruskan, dia pandai kira duit, dia belanja duit, dan dia dah balik, dia dah tahu urus duit, boleh serahkan harta dia semua pada dia. Begitu. Ataupun guna untuk dia, tak apalah. Kita susah kan, isteri susah, guna harta yang suami tinggal untuk anak dengan dia, sekali guna, tak apalah. Sebab tu dipanggil apa? Bil ma'ruf, dia dengan ma'ruf. Kemudian
Dalam ayat di atas Allah Ta'ala memerintahkan para penjaga agar menguji anak yang berada di bawah jagaan mereka dengan cara menyuruh mereka menjalankan urusan jual beli setelah mereka cukup umur. Bahaya maka harta anak yatim ni. Innal ladzina ya'kuluna amwal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Ayat Quran sebut jelas. Orang yang makan harta anak yatim secara zalim sesungguhnya dia telah makan bara api neraka. Baik. Jadi simpan harta tu sampai dia besar, kemudian buat apa? Tuan-tuan ingat kita baca surah Al-Kahfi tu kan, yang ada dinding tembok nak roboh tu. Siapa yang simpan harta bawah tu? Kalau baca kitab tafsir, kata dia mak dia yang simpan, tanam. Pasal mak dia tanam bawah tembok, tak nak bagi orang ambil. Kenapa mak dia tak makan semua kat dia? Sebab tu bukan harta mak dia. Harta siapa? Harta anak dia. Tu betul, itu yang Nabi Khadir nak tegakkan balik tu. Kan kita biasanya kita takkan tanam harta bawah tembok. Yalah, biasa simpan dalam rumah, tapi dia nak bagi apa? Takut orang curi. Betul tak? Jadi dia bubuh tempat yang orang tak perasan. Jadi tembok, dinding, dalam tu dia tanam. Mak dia tanam. Kenapa mak dia tanam? Biar dua orang apa? Nanti biar dua anak dia yang yatim ni besar boleh ambil harta tu. Tu yang Nabi Khadir tegakkan balik dinding tu. Nanti kalau dinding tu terbalik tembok, takut anak dia tak jumpa ada harta tu. Tapi saya nak cerita apa? Mak dia simpan harta tu, peninggalan ayah dia apa? Mak dia tak juli tuan-tuan. Untuk siapa? Ni siapa? Besar. Sama yang cerita apa? Yang Al-Baqarah tu, yang sembelih lembu tu kan. Yang sembelih lembu kita baca surah Al-Baqarah tu. Lembu Al-Baqarah yang kita baca surah Al-Baqarah tu. Lembu apa tu? Itulah lembu keemasan tu, yang ayah dia tu seorang yang soleh. Dia nak meninggal dunia, masa tu dia anak dia kecil lagi. Anak yatim. Anak dia, mak dia, ayah dia ni serah masa dia lepaskan lembu tu dalam hutan, dia doa supaya lembu ni menjadi harta untuk anak dia. Tu yang bila anak dia dah besar, mak dia bagi tahu ayah ada tinggal seekor lembu dalam hutan tu, pergi carilah. Betul nampak? Mak dia tak ada pergi tangkap sembelih buat BBQ ke, tak. Tahu tu harta anak yatim. Itu yang dia pergi cari. Orang lembu tu yang warna keemasan tu, yang Bani Israel nak sembelih tu kan. Itu dia tu. Yang dia nampak orang semua dia lari. Tapi bila dia nampak budak ni, dia manja dia. Sampai dia boleh je naik belakang lembu tu. Dia boleh je naik belakang lembu tu. Tapi dia tak naik pasal mak dia kata, mak dia tak bagi naik. Dia tahan sungguh pada mak dia. Tak apalah, saya nak cerita bukan apa. Tu harta anak kita. Kalau ditakdirkan Allah, suami pergi dulu, isteri pergi dulu, ingat ada bahagian anak kita dalam tu. Baik tuan-tuan. Kemudian, jika mereka dapat menguruskan harta tersebut dengan baik, mereka akan diberi kebenaran untuk memperoleh semua harta mereka dan segala urusan mereka dianggap sah. Ini menunjukkan bahawa kewarasan adalah syarat untuk memperoleh harta dan menguruskannya. Urusan jual beli adalah urusan yang membabitkan harta. Oleh itu kewarasan menjadi syarat dalam urusan ini. Kena ada kewarasan. Baik tuan-tuan, jadi macam mana? Di samping itu semua kanak-kanak dan mereka yang tidak siuman tidak berkelayakan untuk menguruskan harta mereka kerana mereka bukan mukallaf. Nampak ni tuan-tuan, sampai habis ni disebut tak sah. Rasulullah SAW bersabda, pena telah diangkat, tidak dicatat kepada 3 orang. Orang yang gila, kehilangan akal. Orang yang sehingga dia sembuh daripada gila dia. Orang yang tidur sehingga dia sedar. Kanak-kanak sehingga dia bermimpi. Maksud pena telah diangkat ialah apa yang telah dilakukan tidak diambil kira. Orang gila ke, orang yang tengah tidur ke, ataupun kanak-kanak. Oleh kerana itu kontrak membabitkan beberapa hukum. Jadi orang yang tidak diambil kira segala tindakan mereka, dianggap tidak berkelayakan melakukannya. Tu anak-anak kita lagu mana? Dia macam ni tuan-tuan. Tuan-tuan tengok dalam fiqh yang lain, dia akan sebut, kitab yang dalam fiqh dia sebut, budak-budak ni sah beli barang-barang yang dianggap kecil dalam mata masyarakat. Yang tak sah mana? Anak kita pergi beli motorway suku. Tak sah. Dia maksud dia kalau kita dah, ini jumlah yang besar. Pada uruf pun kita tahu jumlah dia besar. Tak boleh. Budak-budak, kalau budak-budak pasti ke sekolah rendah, dia bayar not 100. Sebagai tukang kantin, tolong berhati-hati, boleh jadi disilap. Dicuri duit mak dia ke apa ke. Kalau boleh duit tu kena pegang. Bagi dia makan, bagi tahu mak dia, telefon mak dia, ni serah duit tu pada mak dia. Besar duit tu ke kecil tuan-tuan atas 100 ni? Kecil ke besar? Besar juga no. Kalau kantin macam mana? Besar ke kecil? Nasi RM3. Besar ke kecil agak 100 ni? Saya ingat dulu tok guru saya, budak main bayar 50. Dia ambil, dia bagi ceklat tu kat budak,
Tapi dia bagi tahu mak bapak apa? Mak pak budak tu lah. Jadi mak pak tu budak tu yang bayar, dan dia suruh balik duit tu pada mak pak dia lah. Baru ni pun jadi di sekolah anak saya, kawan-kawan kata kat satu kelas yang kawan anak saya lah, dia kata tak mau kawan, kena bagi duit. Dia bawa keluar duit beribu, budak tu bawa keluar beribu bagi kat kawan-kawan dia. Tu saya kata kena alert juga, betul tak? Tukang-tukang kantin ni pun kena alert juga kadang-kadang, betul tak? Yalah, budak tu habis beribu, dia bawa keluar duit dalam tabung bagi kawan-kawan dia. Kawan dia berjoli kat mana? Dalam sekolah. Tu kita pelik tu, macam mana tukang kantin boleh tak perasan? Ribu habis pasal kawan dia tak mau kawan. Kalau tak banyak duit, kena rasuah sikit. Bukan rasuah, dia pun minta buku dia. Nak kawan boleh pula. Dia habis 2-3 ribu dia pula duit dia. Dia memang kaya pun. Mak pak dia main sekolah-sekolah, duit tu habis tuan-tuan. Kita pun pelik, macam mana makcik kantin tak tengok ke 100 budak sekolah rendah bayar ni. Nanti 100. Rupanya duit curi. Duit dia pahuk orang. Kalau dia dapat, bila mak pak dia bagi tahu mai ke sekolah, duit tu habis langsung. Ribuan habis. Tabung dia habis. Tu pun sama, kita janganlah biar anak duit banyak sangat. Kat sekolah anak duit beribu-ribu kan. Ya sila. Kalau jualan dia beli ni. Jadi dia pun kantin ni biasalah. Semua dalam dia barang mahal lah ni. Mahal lah ni. Betul. Mahal, betul mahal. Mahal lah ni. Bernilai. Contoh nasi lemak, RM3. Ya. Jadi adakah untuk Malaysia masalah tak sah tu, kawan ni kena pergi jemput okey tak akan dia beli. Tidak benar. Dia macam ni, barang yang kecil sah. Barang yang kecil, macam tu saya kata, macam nasi lemak, coklat, benda-benda yang kecil-kecil ni semua sah. Cuma saya kata kalau peniaga ni pelik, jumlah duit yang dia bawa tu besar. Faham tu? Pelik, kenapa besar sangat duit dia? Sebab dia kembali pada uruf tu. Tuan-tuan, pada urufnya, ada ke orang bagi budak sekolah rendah sehari 50? Ada? Saya tak tahu, kalau ada memang hebat. RM10, 10 payah, tapi 5 ada. 5 banyak. 5 banyak. 10 tu okey lagi sebenarnya. Boleh dia terima lagi 10. Tapi 50 tak tahulah. Kalau sekolah menengah lain. Menengah banyak ada yang dah balik dah sekolah menengah. Sekolah menengah dah ada yang balik. Mai balik sekolah menengah tu. Tapi kalau 50 ni macam tu saya kata tu, budak tu habis ribuan. Mak pak dia mai habis. Duit tak ada dah. Depa joli habis. Jadi dia jual beli dia sah. Untuk beli barang kecil-kecil memang sah. Coklat ke apa semua sah. Yang tak sah ni kalau nilai yang kita anggap besar dan luar biasa. Anak kita dah sekolah rendah, belum balik lagi, dia bawa keluar duit mungkin ratusan ribuan. Dia beli handset ke. Tuan-tuan sebagai peniaga tak rasa pelik? Kan tuan-tuan berniaga handset lah, tak pelik ke? Budak-budak main beli bawa keluar duit jumlah yang besar. Orang kaya. Apa dia? Pakai duit apa? Duit raya. Duit raya tuan-tuan. Kalau jumlah dia besar, nilai dia kalau ratus bukan lagi dianggap kecil. Sebab apa? Dia dah lebih kadar potong tangan. Tahu potong tangan? Kadar potong tangan berapa? Rubuk dinar. La tuqta' yadu saring illa fi rubuk dinar. Tidak dipotong tangan orang yang mencuri melainkan pada 1/4 dinar. Sekarang ni 1 dinar lebih kurang hampir 1,500. Bagi 4 dalam 300 lebih. 300 lebih. Itu kadar yang boleh potong tangan orang. Kalau dia curi dah memang betul-betul lah, dia bukan orang susah, barang tu tutup dia curi. Itu jumlah yang dah dianggap besar. Tapi kalau tuan-tuan, coklat ada ke 300 coklat? Tak ada. Nasi lemak ada ke 300? Jadi isu kantin selesai, tak ada apa. Semua tu dianggap benda yang kecil sahaja. Boleh lah. Sama juga yang kita dalam mazhab Syafi'i kena sebut, saya beli, saya jual, saya beli, saya jual, betul tak? Tapi dalam benda-benda yang kecil tak apa. Ada dalam kitab lain dia sebut. Kalau kita baca dalam kitab Syafi'i lain dia sebut, tak apa kalau tak sebut saya beli, saya jual pada benda-benda yang hak remeh-remeh.
Sebab tu tuan-tuan, kalau beli besar-besar, tuan-tuan akad lah. Motor lah, kereta lah, hak besar-besar ni akad lah. Boleh lah. Sebab kita nak, walaupun ada ulama kata sah, tapi yang selamatnya kita akad lah benda besar ni. Itulah, walaupun ada majoriti ulama kata sah, asalkan redha tak mesti bercakap. Tapi kita mazhab Syafi'i ni, kita raikan mazhab Syafi'i ni. Jadi kalau tuan-tuan beli, walaupun tuan-tuan beli dengan orang kafir, Cina pun pandai. Itu edaan Cina kan. Saya jual. Itu edaan ada. Saya dengar kata ada satu Cina kedai dekat, dia jual pinggan mangkuk. Dia kalau beli dengan dia memang kata saya jual. Dia bukan orang Islam, tapi dia bermazhab Syafi'i, tuan-tuan. Dia faham lah, tuan-tuan. Dia faham mazhab Syafi'i tu. Bagus ya, kita tak perlu ajak dia. Boleh kan? Tapi ceritanya tuan-tuan sah. Lagi satu orang gila. Boleh kita jual beli dengan orang gila? Tak boleh lah, kita tahu dia gila. Takut apa? Dia main banyak, kita ambil. Rupanya duit masjid dia curi. Sebab banyak juga kes budak-budak dia pergi curi duit masjid. Ada dulu dia apa? Dia mengai. Dia bogam, dia mengai. Ada yang sarung duit orang sujud, sarung duit apa? Duit masjid kan. Kadang beratus dia curi. Sebab saya dulu sekolah rendah, saya ingat ada kawan saya kaya. Kawan saya memang kaya sungguh. Duit banyak, rupanya curi duit masjid. Itu yang kadang-kadang perlu kedai-kedai ni dia panggil apa? Dia kena berhati-hati jugalah. Betul tak kan? Boleh jadi budak ni duit banyak ambil mana? Kecuali dia kenal. Betul tak kan? Dia kenal sungguh. Bapak dia memang kaya. Betul dah memang kenal, tak apa. Orang yang kita kenal. Ala kuliah kalau ikut mazhab Syafi'i, benda-benda besar tetap tak boleh. Kadang-kadang benda-benda yang besar lebih pada rubuk dinar tadi tu. Itu jangan. Ataupun kedai tu rasa pelik, budak darjah 1 mai bayar pakai note 100. Tidak ada, mungkin timbul dari segi adat dia, segi uruf. Kadang benda ni kena kembali pada uruf juga. Kalau timbul rasa syak, wasangka, banyak sangat ni. Itu kena check tuan-tuan. Seperti apa, bukan ahli tasarruf. Baik, kemudian yang kedua, bebas buat pilihan. Ini kita bincang tadi tu, bebas buat pilihan. Nak pergi beli beras, tak boleh beli. Kena beli juga Pampers. Tidak, aku tak mau. Pas bagaimana macam tu, Pampers kedai aku tak laku. Matilah kita macam tu. Baik, kemudian maksudnya bila seorang menjual atau membeli, dia melakukan dengan bebas dan dengan penuh hatinya serta meredai urusan yang diingin dijalankan. Dia redha lah. Tapi kalau dalam isu tu, saya kata kalau barang-barang keperluan asas, sepatutnya tak boleh macam tu. Tak boleh macam tadi tu. Macam apa? Sesuka hati meletakkan syarat. Tak boleh. Pasal orang memang perlu pada benda tu. Kalau krip ni tak makan pun tak apa, bukan mati pun. Tak perlu pun, malah makan yang boleh mati macam mana? Dia tak paksa kan. Dia buat tawaran. Tuan-tuan beli beras dan dengan barang ni, dia buat tawaran. Tak apa. Tak apa. Kena mengelak, dia paksa tu. Tapi kalau nak beli beras saja boleh tak? Boleh, tak apa. Kalau dia buat tawaran tu, itu yang saya kata, dia kias tak kena. Contoh, dia kiaskan macam apa, ala kad KFC. Ala kad KFC, bila dia bubuh sekali, dia jadi murah. Pasal tak? Kalau beli satu-satu, kalau bukan dia beli combo, dia jadi murah. Kalau kita beli ala kad satu-satu, dia akan jadi mahal. Combo-combo yang KFC tu dia jadi murah. Kias tu tak kena. Sebab dia pun punya harga sama. Betul tak? Dia berjual sama, tak ada apa. Nak kias pada tu macam tak kena. Macam tadi kan, kalau dia buat promotion, kalau beli sekali murah, betul tak kan? Kalau siapa beli beras dengan Pampers, potong RM5. Tak apa, pasal kita nak beli beras saja pun tak apa. Betul tak? Kalau orang kata suka hati saya lah, saya nak berniaga apa, dengan cara hang berniaga, hang menyusahkan orang. Betul tak? Silap-silap boleh jadi mudarat. Tak mudarat mana tuan-tuan? Ialah kalau hang hanya seorang berniaga kat situ, bukan semua tempat ada kedai. Betul tak? Orang ni terpaksa pergi jauh pula, kan dah jadi al-masyaqqah. Betul tak? Jadi susah. Baik tuan-tuan, sama juga saya bagi contoh. Boleh kita sorok barang? Aku punya barang suka hati aku lah. Sorok barang tak boleh. Sorok barang haram, al-ihtikar. Nabi tak bagi ihtikar. Sorok barang. Kau sorok barang, bawa sorok beras. Beras apa? Beras tempatan, bawa sorok. Contohnya lah kan. Dah tahu beras import mahal, kenapa makan beras tempatan? Beras tempatan tak ada.
Orang bawa sorok. Bawa sorok minyak masak. Ini aku punya, suka hati aku lah. Nanti ada orang fikir, tak boleh, haram. Memang haram. Sebab dengan dia bawa sorok menyebabkan jadi apa? Ganggu pasaran. Kan mudarat. So saya kata mudarat ni tak semestinya letak pistol tang kepala. Betul tak kan? Parang tang tengkuk. Tak semestinya. Sebab tu bagi saya yang dia kata dah bubuh apa, terpulang pada peniaga, tak boleh. Betul tak kan? Tak boleh. Okey, semua kedai buat lagu tu, boleh? Mati kita tu kedai depan tu, semua pakai kedai buat lagu tu. Nak masuk kedai saya, nak membeli, boleh. Tapi kena beli kuih saya depan ni dulu. Tidak, pergi kedai lain. Orang akan kata apa? Dia dah tulis macam tu, hang tak mau, hampir kedai lain. Masalahnya kedai lain 20 km. Betul tak? Kan dah jadi susah. Betul tak? Seolah-olah dia menggunakan kedudukan dia untuk tekan orang lain. Betul tak? Nampak sudut lain. Jangan tengok satu sudut. Kena tengok banyak sudut. Itu kadang-kadang kerajaan dia boleh guna buat satu apa? Dia boleh buat harga kawalan. Memang boleh. Itu memang kuasa kerajaan dia boleh untuk mengawal. Itu beza antara ekonomi Islam dengan kapitalis. Kapitalis dia tak macam tu. Peniaga nak buat lagu mana buatlah. Tekan lagu mana, pembeli pun tekan dah. Islam juga tak macam komunis. Komunis dia tekan semua. Semua tak boleh, keuntungan pada kerajaan semua. Islam tak. Peniaga boleh meniaga apa saja. Tapi kalau dalam isu-isu tertentu, kalau nampak ada apa monopoli ataupun nampak sikap apa menekankan sangat, kerajaan boleh campur tangan. Itu ekonomi Islam. Letakkan satu akta yang begini-begini. Betul tak? Harga barang kawalan. Memang ada pun dalam Islam harga barang kawalan. Tapi sekarang ni saya sebut jelas lah, kalau tuan-tuan beli nasi lemak RM1.5 tu tuan-tuan, RM2, barang memang mahal tuan-tuan. Betul tak kan? Kesian orang. Saya ada kawan saya, mak saudara dia, dah 2 minggu tak berniaga nasi lemak. Dia berniaga RM1.5, tapi dia rasa RM1.5 ni untung macam tak boleh pi sangat. Jadi nak naik harga takut orang marah, jadi tak payah berniaga. Kesian tuan-tuan. Jadi tuan-tuan faham-faham lah tu. Kalau tengok orang jual, sebenarnya tak untung banyak sangat pun. Orang jual tepi jalan tu kan, kot mahal sikit. Tuan-tuan relate lah. Tengoklah harga sekarang lagu mana. Tengok semua harga barang lagu mana. Kita tengok dia jual, supaya kita lebih rahmah lah. Ni kita nak dia jual menu rahmah, kita tak rahmah pada dia, matilah dia. Betul tak kan? Kotlah peniaga-peniaga ni dia ada apa, duit turun pada langit ke? Tak ada. Dia duit itulah dia makan. Betul tak? Banyak peniaga-peniaga tu lebih susah daripada kita yang pembeli ni. Betul tak? Ni kita paksa dia. Tak boleh lah. Baik, tak apa tuan-tuan. Boleh tuan-tuan, boleh sikit. Baik, tak apa. Dia melakukan dengan bebas, dengan penuh hatinya, serta meredai urusan yang ingin dijalankan. Kena redha lah, saling meredai. Dan sebelum saya lupa, kenapa peniaga itu berhak mendapat untung? Kerana dia menyediakan perkhidmatan. Sebab tu hang layak dapat untung. Betul tak? Beras, kita ambil lah barang-barang apa-apa lah, tepung ke, gula ke, beras apa-apa ke, dia dapat harga RM2 contoh, dia boleh jual RM2.5. Pasal apa? Dia menyediakan khidmat dan halal, dan memang sangat-sangat halal. Selisih antara modal dengan untung tu memang rezeki tu sangat halal. Sebab tu dia tak boleh gunakan. Islam dah bagi dia, Islam dah benarkan dia dapat keuntungan. Jangan digunakan pula perniagaan nak paksa orang begini, menyusahkan orang. Ihtiqadan, nak cari keuntungan yang melampau. Betul tak? Itu cari keuntungan yang melampau lah. Ham jadi khidmatan, ham dah dapat untung lah. Kenapa nak paksa orang lagi? Baik, kemudian dalilnya ialah firman Allah Ta'ala, illa an takuna tijaratan antara minkum, kecuali dengan cara perniagaan yang dilakukan secara suka, sama suka di antara kamu. Rasulullah SAW bersabda, innamal bai' antarat, sesungguhnya jual beli itu hanyalah dengan cara suka sama suka di antara penjual dan pembeli. Dengan ini jual beli hanya diterima dan dianggap sah apabila ia dilakukan secara sukarela oleh kedua-dua pihak. Kena ada sukarela lah. Jangan timbul perasaan tak puas hati. Kita tak boleh lah. Benda yang kita tak mau pun tiba-tiba kena juga. Baik, atas dasar ini jual beli oleh orang yang dipaksa adalah tidak sah kerana ia dilakukan tanpa kerelaan. Ini kerana kerelaan pada hakikatnya adalah suatu yang tersirat dalam keadaan biasa. Kerelaan ini boleh dilakukan
melalui percakapan dan perbuatan, namun dalam keadaan terpaksa percakapan yang dilahirkan tidak dapat menjadi ukuran kepada kerelaan yang tersirat. Sebaliknya kerelaan ini boleh dipertikaikan ataupun dianggap tiada sama sekali. Oleh itu percakapan oleh orang yang dipaksa tidak boleh diambil kira dan jual beli tersebut tidak sah. Dia macam ni tuan-tuan. Ulama bahas tahap paksaan ni yang nak kata sah. Itu yang saya kata macam Imam Asy'uti sebut Al-Ashbah wan Nadhair tu. Yang pertama diguna senjata yang memang menakutkan. Pisau ke, pistol ke. Kemudian orang yang dipaksa ni pula dia memang rasa terancam. Yang ketiga yang ketiga, ancaman itu memang membahayakan. Nak bakar rumah ke, nak bunuh ke, nak tikam ke. Jenis paksa lagu tu. Jenis paksa lagu tu lah yang dianggap perniagaan lagu tu sama sekali tidak sah. Sama sekali tidak sah. Jenis lagu tu memang confirm tak sah. Kalau jenis yang lain macam saya sebut, itu kena penelitian. Tengok pada keadaan. Baik, selain orang yang dipaksa, jual beli yang dilakukan secara bergurau adalah tidak sah. Ia sama seperti orang yang dipaksa, iaitu jual beli tidak dijalankan dengan kerelaan dan dengan niatnya. Tak boleh. Baik, dia bergurau tak jadi. Bergurau tak jadi. Sama juga lagi satu sebelum saya lupa tuan-tuan. La yahillu bai'un wa salafun, Nabi pernah sebut. Tidak boleh jual dan bagi hutang, haram. Nak beli barang aku boleh, nak pinjam duit aku boleh. Nak pinjam duit aku boleh, tapi hang kena beli motor aku, haram. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Memang tak boleh. Yang tu ada hadis sebut je lah. Tidak halal jual dan pinjaman. Orang nak pinjam kat kita, nak pinjam duit berapa? 10,000. Buat apa? Nak beli motor aku boleh bagi 10,000. Syarat beli motor yang suka aku ni. Tidak, aku tak bagi. Tak boleh. Itu memang tak boleh je lah. Ada hadis tersebut. Pertama, pinjaman. Pasal apa? Pinjaman tidak boleh kita menghasilkan apa-apa untung. Sebab Allah Ta'ala dah jaminkan pahala dia 18 kali ganda daripada sedekah yang 10. Nampak? Ataupun nak beli barang aku boleh, kena pinjam duit daripada aku. Dia main macam tu. Itu yang saya risau tuan-tuan, yang pasal isu-isu ni. Nak beli boleh, syarat dia lagu ni. Nak boleh, syarat dia lagu ni. Sebab nampak kalau ikutkan banyak benda yang kita boleh kiaskan, dia macam menyusahkan. Islam telah membenarkan hang mendapat untung jualan hang. Kenapa nak doublekan lagi? Betul tak? Doublekan lagi. Islam dah benarkan kalau barang tu harga RM10, hang nak jual RM15, okey, tak apa, boleh, sah. Kenapa hang nak ambil untung lagi? Hang kena pinjam duit aku. Betul tak? Dia syaratkan lagi pula. Baik, kemudian mana ni? Walau bagaimanapun, jika paksaan tersebut dilakukan dengan sebab yang sah, jual beli yang dipaksa adalah sah. Dia ada juga paksaan yang sah. Ada? Contoh, dia bagi contoh paksaan yang sah. Contohnya orang yang sengaja melambat-lambatkan pembayaran hutang sedangkan dia memiliki barang tetapi enggan menjualnya. Dia kaya malah bayar hutang. Kan ada kan? Bayar orang masa pinjam kena baik je. Dah pinjam dia tak kena kita orang tuan-tuan. Ada. Orang lagu ni ikat lempak-lempari tuan-tuan. Ada tuan, saya pernah jumpa masalah masa pinjam baik sungguh. Baik, ya Allah, baik sungguh. Masa nak bayar dia buat tak nampak. Kalau tu orang biasa tak apa, ni orang main masjid, tidak kan. Dia boleh macam tu. Kita geleng kepala tengok. Masa hang nak pinjam ke main lagi, hang main merayu-rayu, tidak kan. Dah aku bagi buat tak nampak. Orang yang pernah kena dia tahu. Memang dia nak ikat tok lempari tuan-tuan. Tak pun ambil kerangka bulan seluar ni. Baik, kemudian sedangkan dia memiliki barang tetapi ingin menjualnya. Dalam keadaan ini hakim berhak. Yang paksa siapa? Hakim. Memaksa orang ini menjual barangan tersebut untuk tujuan menjelaskan hutangnya. Jual beli di sini sah kerana kerelaan syarat telah mengganti tempat kerelaan penjual. Boleh tak apa. Pasal dia ni ada je harta. Dia ada emas je 10 kilo. Jual emas ni boleh bayar hutang semua. Dia tak mau. Hakim bila orang mengadu, hakim boleh paksa dia jual. Dia dapat duit dan dia kena bayar hutang dia. Yang ketiga, penjual dan pembeli adalah individu yang berlainan. Panjang lagi ke ni ya? Panjang lagi tu. Baik, kita berhenti di sini lah tuan-tuan.
Penjual dan pembeli adalah individu yang berlainan. Boleh tak? Dia macam ni tuan-tuan. Bab muamalat ni kalau tentu ada soalan, dia susah muamalat ni, rumit naknya. Banyak je benda yang muamalat yang saya tak tahu. Kalau orang tanya memang kadang saya tak jawab, saya balik buka kitab dulu. Jadi kalau tuan-tuan ada isu-isu semasa berkenaan dengan muamalat, tuan-tuan tanya lah. Tapi kalau saya tak boleh jawab, memang gitulah, saya balik saya akan tengok. Dan muamalat ni kita takkan tengok satu mazhab. Muamalat di Malaysia memang 4 mazhab, lebih pada 4 mazhab sebab dia sebenarnya ada 13 mazhab. Tapi yang sempurna sampai kat kita, yang sempurna dengan usulnya, dengan asasnya, dengan dia punya murajih apa semua ni, 4 mazhab. Mazhab lain ada lagi, Laith bin Sa'ad, Ishaq, Rahuyah, ramai lagi. Depa ada, tapi pandangan-pandangan mereka datang dalam keadaan terpisah-pisah, bukan dalam keadaan yang lengkap dengan usul dia. Jadi bila tengok tentang isu muamalat ni, kalau tuan ada soalan, tuan tanya saya. Kalau saya tak boleh jawab, memang saya akan balik tengoklah bagaimana jawapan para ulama, sebab dia rumit sikit muamalat ni, terutama yang isu-isu semasa dia rumit sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an tafarruqana wa ba'd tafarruqa ma'subah wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahnunan wa tula wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Alhamdulillah.